Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kumpul sementara lah sebelum kita berkumpul di KLIA insya-Allah. Hari ini kita akan berkongsi sedikit lah berkaitan dengan umrah. Apa lainnya umrah sebelum ni dengan umrah yang terbaru ni. Umrah nama baru dan mungkin sedikit ulang gaji lah hukam. InsyaAllah saya tak ambil masa yang panjang lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ustaz Tuan Muhammad Azfar bin Tuan Sanusi Asmadi. Nama panjang tu. Boleh panggil saya Ustaz Asfar je. Tak ada masalah. InsyaAllah. Kita grup 3 lah. Tarikh ni ada 3 grup. InsyaAllah tarikh kita ni ada 3 grup. InsyaAllah dari 27 September sehingga 9 Oktober. InsyaAllah saya akan bersama dengan jemaah Haji dan Hajah insyaAllah selama 2 minggu. InsyaAllah. Jadi jangan anggap saya sebagai mutafiz, anggaplah saya sebagai keluarga insyaAllah. Mungkin ada soalan dan sebagainya boleh ajukan, jangan malu, jangan segan. InsyaAllah sama-sama kita. Boleh bertanya lah, tak ada masalah. Nak PM saya, nak call saya, WhatsApp pun tak ada masalah insyaAllah. Dan insyaAllah dalam slide ini nanti, setiap slide saya akan bertanyakan soalan. Jika ada soalan, boleh message ataupun boleh terus voice lah, tak ada masalah. Jemaah boleh terus voice. Tak ada masalah insyaAllah. Setiap slide saya akan minta bertanyakan soalan insyaAllah. Tak ada masalah. Macam-macam kita boleh bantu insyaAllah. Alhamdulillah insyaAllah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini kita dikumpulkan untuk berkongsi berkaitan dengan umrah nama baru dan mungkin ulang gaji insyaAllah. Hukum dan saya fahamlah semuanya dah pergi kursus umrah kan insyaAllah. Mungkin sedikit kita akan kongsi. Saya bukan membuat kursus umrah lama lah. Kita ulang gaji je sikit insyaAllah. Dan kita akan pergi ke Madinah dulu, baru kita akan pergi ke Mekah lah insyaAllah. Dan seterusnya kita akan pergi Taif akhirnya insyaAllah. Dan seterusnya insyaAllah sebelum kita mulakan kita punya insyaAllah perkongsian taklimat pada malam ni insyaAllah. Sama-sama kita talbiah boleh insyaAllah. Tuan-tuan tak boleh voice pun tak apa, tak masalah. Boleh talbiah sama-sama insyaAllah. Talbiah sama-sama, mudah-mudahan dengan talbiah ni tunjuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah jemput kita. Tak ramai orang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini insyaAllah tak lama lagi kita akan menjadi tamunya insyaAllah. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan. InsyaAllah sama-sama kita talbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah. Itulah kalimah-kalimah yang kita akan sebut. Kita akan talbiah bersama insya-Allah. Kita juga akan disunatkan bila kita dah berniat nanti, berniat ihram, kita disunatkan untuk bertalbiah. Insya-Allah. Seluruh makhluk akan menjadi saksi insya-Allah. Kita akan bertalbiah tunjuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kami datang ya Allah menyahut suruhan-Mu ya Allah.
Kami ini datang ya Allah menyahut suruhan-Mu ya Allah. So kita ni hamba yang kedil. Bila hari ni Allah beri pulang bagi kita untuk menjadi tetamunya insya-Allah. InsyaAllah. Mana jemaah yang ada voice tu boleh mute lah nanti bila ada soalan baru buka voice. InsyaAllah. Okay, sorry. Tak masalah. InsyaAllah. Persiapan. Mungkin sikit perkongsian saya persiapan diri menjadi tamunya. Sebenarnya dah banyak dah. Jemaah dah pergi kursus umrah. Biasanya akan sentuh bab-bab ni lah. Antaranya lah insyaAllah. Bila kita pergi ke menjadi tamunya, pergi ke Mekah di Madinah, kita akan sentuh sikit berkaitan rohani, berkaitan dengan niat. Apa tujuan kita datang ke Mekah Al-Mukarramah. Sebab itulah kita niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena jelas. Kadang orang pergi niat nak bershopping je, kita faham banyak hajat-hajat jemaah pergi sana kan. Nak menunaikan hajat dan sebagainya, nak pergi shopping dan sebagainya, kita faham. Tapi yang utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bila kita niat ibadah, insyaAllah Allah mudahkan segalanya. Kita ni menjadi tetamunya insyaAllah. Allah akan mudahkan kita bila kita berada di sana. Kita menjadi tamunya insyaAllah. Dan sebelum kita nak sampai ke bumi yang berkah ni, sudah tentulah kita minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sampai dekat Mekah, Madinah baru kita nak mohon keampunan, mohon taubat. Sampai sebelum dekat sinilah, di Malaysia ni lah kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon minta mudah-mudahan Allah mudahkan dosa-dosa yang kita dah lalu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan amal ibadah sunat insyaAllah bila kita berada di sana, memang waktu kita ni memang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun dah berizah sementara pergi ke Mekah dan Madinah, memang khasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah ringan-ringankanlah sebelum kita sampai ke Mekah dan Madinah ni, ringan-ringankanlah insyaAllah. Kita amal ibadah sunat, solat-solat sunat insyaAllah. Mudah-mudahan sampai di sana kita dah tak kekok dah. Kita boleh terus solat insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah di Madinah dan Mekah nanti, kita istiqamah dan kita dapat sampai Malaysia ni kita buat istiqamah insyaAllah. Jadi di sinilah salah satu tarbiyah yang Allah beri kepada kita. Kita datang ke Mekah dan Madinah ni, mudah-mudahan kita beristiqamah amalan ibadah sunat. Apatah lagi ibadah-ibadah fardu. Mungkin jemaah ada tertinggal sebelum ni, sebelum kita pun kadang-kadang lara dan sebagainya, kadang tertinggal solat fardu dan sebagainya. InsyaAllah mana yang boleh qada kita qada insyaAllah. Yang mana hutang tu, hutang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya doalah, doa itu senjata mukmin insyaAllah. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perjalanan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah beri sifat-sifat mahmudah kepada kita. Mudah-mudahan kita dilindungi dari sifat-sifat mazmumah bila kita berada di sana. Sebab apa saja yang kita niat boleh menjadi doa dan boleh terjadi terus dekat sana. Kita bukan nak menakut-nakutkan jemaah, tapi perkara ini tak mustahil berlaku. Jadi insyaAllah sebelum kita beginilah kita membanyakkan zikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan berkat kita istighfar tu insyaAllah Allah mudahkan. Dan insyaAllah dari sudut jasmani pula, jagalah kesihatan. Jangan mana perlu makan ubat, ikhtiar kita kan. InsyaAllah jaga kesihatan, jaga pemakanan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan ibadah umrah kita insyaAllah. Okey, seterusnya. Okey. Bila kita dah masuk umrah normal baru ni, tapi alhamdulillah sekarang ni dah banyak renggang. Dah banyak kemudahan dah lah. Sebelum ni sangat ketat, sekarang ni dah mudah. Jadi jemaah kena pastikan sejahtera lah. Dulu nak kena full vaksin dan sebagainya, sekarang nak kena low risk no symptom je. Pastikan dekat sejahtera kita tu ada biru. Ada warna biru tu kan. Pastikan ada logo biru. Dan ada jemaah yang mungkin warga emas, biasanya dia ada dependent, dia ada waris-warisnya. Kadang-kadang sejahtera tu dia ada waris-waris je. Itu tak ada masalah. Yang penting bila tengok dependent tu biru lah. InsyaAllah.
Bagi budak-budak memang tak ada rumah sejahtera lah. InsyaAllah. Jadi jemaah ni kenapa kena ada rumah sejahtera? Kalau kita naik mas, bila kita nak check in beg bagasi, dia tanya kita mas sejahtera nak tengok ada low risk no symptom tak. Itu saja. Okey, ada persoalan tak berkaitan dengan mas sejahtera ni? Jadi jemaah kena pastikanlah, biasa ni kita dah lama tak buka mas sejahtera kan. Jadi sebelum kita nak pergi ni, tengok-tengok kadang-kadang dia sign out. Jadi jemaah tengok balik. Kadang-kadang dia sign out. Kita dah sign in kan. Cuma bila dah lama tak buka, dia sign out sendiri. InsyaAllah. Okey. Ustaz nak tanya. Ya saya. Baru ni macam saya pergi Thailand. Okey. Suamilah dan keluarga. Sampai dekat sepadan, saya punya telefon habis bateri. Pada masa tu sebaiklah saya guna handphone ni. Ada itu dalam tu. Macam itulah berlaku. Okey, baik. Jadi sebab sekarang mas sejahtera dah boleh tak waris. So tak ada masalah lah. Tapi untuk idmanah kena ada seorang satu. Sebab kena ada permit kan. Permit. Macam saya nanti suami tak ikut. Saya seorang je. Okey, baik. Waktu tu berlaku handphone. Okey, baik insyaAllah. Mati juga. Betul. Jadi Hajah okey mas sejahtera okey lah kalau pergi ke Mekah ni insyaAllah lah. Tak masalah Okey, insyaAllah. Seterusnya. Inilah contoh yang warna biru ni. Bila kita nak check in bag nanti, staff mas akan nak tengok low risk no symptom ni. InsyaAllah. Nak tengok saja. Tengok kita ada warna merah ke. Jangan warna merah lah. Warna biru. Pastikan warna biru. Low risk no symptom. Kalau contoh warna-warna lain, boleh WhatsApp saya. Kita boleh bantu mana yang kita insyaAllah pernah terjadi sebelum ni. InsyaAllah inilah contoh. Jadi bila kita ada mas sejahtera ni, masa kita nak berlepas tu, nanti staff tu akan tanya untuk update status. Kita akan tekan sinilah COVID status ni, lepas tu kita akan tulis no ni lah. Nanti submit, nanti kat sini ni. Staff tu nak tengok sini, risiko rendah, low risk. Dan di-update lah tarikh terkini. InsyaAllah. Inilah mungkin sebut sikit. Semasa kita nak check in tu, dia suruh kita update status COVID tu. Kita kena tekan no lah, insyaAllah. Nanti dia akan update kita punya tarikh terkini. So maksudnya tarikh kat sini nanti 27 September lah. InsyaAllah. Nanti dua hari, sehari sebelum nanti saya akan bagi lagi kat WhatsApp untuk peringatan insyaAllah. Okey, seterusnya berkaitan dengan telefon pintar. Okey, Android 7 dan ke atas. Telefon ni memang sangat berguna lah. Memang berguna sewaktu lagi-lagi sekarang ni umrah norma baru ni. Sekarang ni Tawakalna dah tak pakai dah. Sekarang pakai idmanah saja. Saya lupa nak delete ni. Sekarang hanya pakai idmanah saja. Jadi jemaah download siap-siap dari Malaysia. Tak tahu boleh WhatsApp saya je lah. Saya pun dah bagi kat WhatsApp. Mungkin terlepas ke boleh WhatsApp pada saya je. InsyaAllah. Dan jika sudah bertukar telefon, pastikan mas sejahtera sudah dikemas kini yang lama. Ni biasaannya lah. Kalau mas sejahtera ni kadang-kadang kita tertukar telefon. Jadi kena kemas kini kalau pakai telefon baru. Boleh maklum pada saya lah jika ada berlaku masalah-masalah sebelum kita berterbang ni insyaAllah. Dan pastikan ruang cukup untuk download idmanah. Sedia maklum lah. Nak download kena ada ruang yang cukup. Download idmanah di Malaysia. Okey, insyaAllah. Kalau iPhone, tulis idmanah je lah. Kalau Play Store, sama juga. Tulis je idmanah. IATMARNA. Idmanah. Idmanah ni apa fungsinya? Fungsinya hanya untuk pergi raudah saja. Umrah tak perlu pakai dah. Masuk masjid tak perlu pakai dah. Dulu perlu pakai. Sekarang alhamdulillah kita berada di
Kan dah kurang COVID ni, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang mudah. Hanya download Itmana untuk permit Raudah saja. Okey. Berkaitan dengan SIM card. Okey, SIM card ejen Telkom bilik akan berada di hotel untuk daftar SIM card dan top up. SIM card biasanya sebelum ni bulan 8 hari tu saya pergi mau belilah RM58, jemaah boleh dapat 15 gig. Ni insya-Allah lah, nanti kita dah sampai Madinah Airport, kita akan berat ke hotel. Nanti kita akan urus bilik dan sebagainya. Lepas tu nanti bawa SIM card. Makan, jemaah makan. Lepas makan nanti SIM, tengoklah mungkin malam tu atau esok ejen telco akan berada di situ dan untuk mendaftar lah. Untuk daftar nanti jemaah saya akan esok saya akan bagi soft copy visa. Jadi pendaftarannya hanya nak perlukan nombor visa tu saja. Dia tunjuk dekat daftar tu lah. InsyaAllah tak ada masalah, nanti saya bantu. Kita berada di sana sama-sama insyaAllah. Ni tambahan info je. Ni berkaitan dengan SIM card. Kat Malaysia pun boleh juga jemaah kalau nak beli. Ada SIM card di Malaysia lah untuk roaming internet. Boleh digunakan SIM Selcom Umrah. SIM Selcom Umrah ni ada dekat tingkat 3 KLIA 1. Kita berterbang penerbangan berlepas tingkat 5. Jadi tingkat 3 ni adalah Selcom. Untuk jemaah yang nak belilah. Iaitu RM68 RM88, 3GB internet, 30 minit call international, SMS 30 minit. Ni jemaah boleh pergilah sebelum nak berlepas insya-Allah. Ni sekadar cadangan. Kalau tak nak tak masalah, kita boleh, nanti saya akan bantu di Arab Saudi sebagai tambahan info saja. Okey, app yang kita perlu pakai semasa kita berada di Madinah. Khasnya di Madinah lah. Sebab di Madinah kita nak masuk Raudah. Ni permit yang perlu ada lah untuk masuk Raudah. Permit ni hanya valid satu kali saja untuk sebulan. Jadi selepas tu jemaah nak try boleh try. Tapi rezeki masing-masing. Ada juga jemaah yang kadang-kadang dia tunjuk dia yang lama punya, dia boleh masuk. Tu rezeki masing-masing. Tapi perempuan dia agak ketat sikit insya-Allah. Tapi kadang-kadang ikut atas budi bicara. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, mana berfungsi untuk urusan permit Raudah. Dan pendaftaran dan apply permit Raudah dibuat sebelum penerbangan. Jadi insya-Allah esok saya akan bagi video pendaftaran. Jemaah boleh tengok dan saya akan bagi soft copy kan. Soft copy tu nanti dia akan minta nombor pasport, nombor semuanya ada kat situ. Nombor pasport, nombor visa kat situ. Dan email lah. InsyaAllah esok saya akan bagi soft copy visa kepada jemaah dan video lah pendaftaran. Dan sekarang ni untuk permit, untuk apply permit untuk 27 hari bulan belum keluar lagi. Masih baru 24 hari bulan. InsyaAllah mungkin 2-3 hari sebelum ke saya akan maklum bila, jam berapa kita apply permit tu, dan saya akan bagi video macam mana nak apply permit tu. Mungkin pendaftaran ni mungkin sulit sikit, boleh maklum pada saya lah. InsyaAllah saya bantu. Tak ada masalah. Okey. InsyaAllah itu berkaitan dengan mana. Umrah, tawaf, sebagainya dah tak perlu dah nak pakai apa-apa aplikasi. Ini hanya untuk pergi Raudah saja. Okey. Okey, seterusnya ni contoh Itmana. Setelah dah daftar, inilah contoh. Ni dulu umrah ni sekarang dah tak boleh pakai dah. Ni dulu yang dulu. Sekarang hanya kita guna Praying Noble Raudah Men, Praying in Noble Raudah Women saja. Dulu ya Allah, semua kena apply. Sekarang ni hanya 2 saja kita guna untuk Raudah saja. Ini contohlah, contoh-contoh. Nanti esok saya akan berilah videonya. Apa-apa boleh call, boleh WhatsApp saya, tak ada masalah. Inilah contoh-contoh bila kita dah apply, aktif permit ada kat sini. Contoh-contoh lah. Warna merah. Ni walaupun warna merah tetap boleh apply. Selagi tetap warna kelabu lah. InsyaAllah.
Dan waktu raudah, sewaktu bulan 8 kebiasaannya sekarang pintu raudah wanita dan lelaki 37 dan 32 untuk ziarah Rasulullah, ziarah Nabi untuk wanita. Untuk lelaki ziarah Babu Salam lah, pintu 1. Sebelum ni wanita 25 betul. Sekarang dah tukar 37. InsyaAllah nanti kita ada wakil-wakil mutaifah dekat sana, dan saya juga akan ada sekali insyaAllah. Kita akan tunjuk di mana tempat raudah dan sebagainya bila waktu time raudah tu lah, bila kita dah apply permit nanti insyaAllah. Ni time-time ni lah, nanti saya akan maklum dalam WhatsApp saja insyaAllah. Okey, dokumentasi di KLIA. Saya dimaklumkan semua jemaah dah ada pasport. Maksudnya pasport pada jemaah lah. Jadi jaga pasport tu baik-baik. Jika contoh jemaah tengok ada expired, contoh dia pasport ni dia tak boleh terbang jika kita punya expired tu kurang 6 bulan. Jadi kena pastikan pasport kita expired tu bila. Jadi contoh pasport tu, contoh kita dah bagi pada travel, tiba-tiba kita tukar renew pasport. Jadi kena maklum pada travel. Sebab bila kita renew pasport, nanti visa dengan pasport tak sama lah. Jadi insyaAllah jikalau berlaku tiba-tiba kita tukar renew pasport baru tanpa pengetahuan travel, boleh maklum pada travel atau boleh maklum pada saya insyaAllah. Okay, visa. Nanti saya akan beri hard copy nanti di KLIA, dan insyaAllah esok saya akan beri soft copy nya. Sertifikat umrah ni hanya digalakkan saja. Tak wajib, tapi sangat digalakkan. Suntiklah umrah. Suntikan umrah ni lah. InsyaAllah. Ikhtiar mudah-mudahan. Dan masjid lah jemaah. Ni waktu dokumentasi di KLIA. Ini dokumentasi di KLIA yang kita perlu insyaAllah. InsyaAllah. Seterusnya kita teruskan dengan berat bagasi, barangan-larangan di KLIA insyaAllah. Berat bagasi semasa pergi 30 kilo. Pergi dan balik lah. 30 kilo pergi dan balik. Barangan sedia maklum lah. Barangan tajam, senjata. Barangan tajam ni jemaah letak dalam bagasi lah. Contoh macam pisau, letak dalam bagasi besar. Letak dalam bagasi besar. Barangan tajam macam contoh gunting, kita nak tahlul contoh, kita letak dalam bagasi besar. Okay, senjata insyaAllah lah. Cecair yang kurang dari 100 ml. Cecair yang kurang 100 ml boleh letak dalam bagasi yang sandang tu, ataupun yang bagasi yang tarik tu, yang kecil tu. Boleh kurang. Kalau lebih, kena letak dalam bagasi yang besar. Yang masuk dalam perut kapal tu, yang besar tu insyaAllah. Kalau lebih 100 ml. InsyaAllah ni lah barang-barangan. Sedikit info insyaAllah. Hari ni secara ni lah. Secara ringkas ni lah. Contoh-contohlah senarai periksa barangan. Urus gigi dan sebagainya lah insyaAllah. Gunting, kita akan bertahlul. Bawa lah. Pisau cukur. Biasa kalau kita dah bertahlul, jemaah botak. Jadi mungkin umrah yang kedua tu kita pakai pisau cukur. Untuk lalu saja pun boleh. Pakai pisau, pakai gunting tak ada masalah. Kita hanya lalu sajalah. Okay, seterusnya cermin mata. Supaya mungkin ada jemaah yang mungkin penglihatannya nak baca kena pakai spek. Plug adapter. Di Madinah, di Mekah ada juga yang masih 2 pin. Ada juga. Ada mungkin ada sebahagian yang tertukar, ada yang masih belum. Jadi jemaah boleh beli yang universal tu, yang boleh 2-2. Tak masalah. Dekat sana pun ada jual, ada 10 rial. Yang 2 pin ni lah. InsyaAllah betul-betul real makanan dengan ni terpulang lah. InsyaAllah buku panduan umrah. Jadi kita nak melaksanakan umrah ni perlu ada ilmu. Jangan kita ikut-ikut saja. InsyaAllah. Okey, ubat-ubatan jangan tinggal, jangan terlalu gairah sampai ubat-ubat yang kita perlu makan kita tak makan. Jadi kita bawa ikhtiar kita. InsyaAllah ubatan yang kita perlu makan, Panadol
ubat batuk, tekak dan sebagainya lah. Krim kulit, krim bibir. Bawa insyaAllah. Dan pakaian, baju seluar songkok ni sedia maklum lah. Pakaian dalam stokin bagi jemaah wanita khas ni lah. Stokin ni tebal lah. Lagi-lagi kita nak melaksanakan umrah, nak melaksanakan tawaf. Kena jaga pantang larangnya, kena jaga auratnya insyaAllah. Tali pinggang, jemaah lelaki bawa tali pinggang. Jangan kita tengah buat umrah tiba-tiba londeh. Bawa tali pinggang insyaAllah. Perkemaskan hanger kain ihram. Kain ihram ni pun biasa dapat kain ihram basuh dulu, bagi selesa kita pakai. Dan mungkin kadang-kadang kain ihram kita pinjam daripada kawan-kawan kita, saudara mara kita. Kita tengok, mungkin tengok cek betul-betul ada najis ke. Sebagainya kena cek. Sebab apa? Kalau kita menanggung najis, tawaf ke sa'i ke, kita terbatal lah. Jadi tengok kain ihram ni. InsyaAllah sejadah lah, sedia maklum. Okey. InsyaAllah pertukaran wang Saudi. Jadi pertukaran wang Saudi sedia maklum sekarang ni duit kita dah turun, makin turun insyaAllah. Jadi kita nasihatkanlah, bila nak pertukaran wang Saudi ni, kita nasihatkan sebahagian ni kita tukar. Tengok sekarang ni saya difahamkan dekat Malaysia lagi tinggi. Sekarang ni saya dimaklumkan oleh mustawif-mustawif yang bertugas di Mekah dan Madinah. Sekarang ni dalam range ni tu RM100, jemaah hanya dapat 77 hingga 76 rial saja. Jadi jika jemaah tukar di Malaysia lebih tinggi daripada ni, boleh tukar teruslah. Boleh tukar terus di Malaysia. Setakat update saya maklum, inilah jumlahnya kalau betul kita tukar di Mekah atau di Madinah. Jadi jemaah mungkin tak nak bawa cash ke kan, boleh aktifkan juga, mungkin sebagai standby kan. Jemaah boleh aktifkan juga untuk penggunaan debit card. Aktifkan untuk antarabangsa lah. Di sana juga ada ATM, jadi kena aktifkan dulu sebelum kita guna. Ada app-app yang sekarang mudah dah, CMB dan sebagainya, kita dah boleh terus, ataupun boleh terus maklum pada bank lah, boleh call ataupun pergi ke tempat-tempat bank insyaAllah untuk aktifkan kita punya debit card ni lah, untuk antarabangsa, untuk pengeluaran di ATM di sana insyaAllah. Ini berkaitan dengan pertukaran wang Saudi lah. Okay, insyaAllah. Ni pelaksanaan Raudah. Hanya Raudah sajalah dan diperlukan untuk permit umrah dan tawaf sunat, sehingga kini tak perlu permit, alhamdulillah. Raudah lelaki maupun Raudah wanita perlukan permit lah insyaAllah. Untuk tawaf sunat bagi lelaki sekarang ni masih lagi, untuk jemaah, untuk tawaf sunat ni maksud tawaf sunat yang berada di dataran Kaabah, bukan di mataf satu. Kalau di mataf tingkat satu, kalau kita tawaf untuk jemaah lelaki, kita boleh pakai macam biasa je. Pakai yang untuk aurat lah. Pakai yang sopan. Test. Okay. Pakai yang sopan, kita boleh tawaf sunat macam biasa lah di tingkat satu. Sekarang ni di dataran Kaabah, kalau nak tawaf kena pakai ihram. Polisinya macam tu lah. Untuk tawaf sunat. Tawaf sunat tak perlu pun pakai ihram, tapi sebabkan sekarang polisinya gitu, kita perlu pakai ihram lah untuk tawaf sunat. InsyaAllah. Untuk wanita memang tak ada masalah lah. Pakai telekung macam biasa, insyaAllah boleh masuk sajalah. InsyaAllah ni berkaitan dengan tawaf sunat lah. Tawaf sunat di mataf satu lah. Yang tawaf sunat yang berada di dataran Kaabah perlu pakai ihram. Kalau nak buat tawaf sunat, yang jemaah mungkin nak solat berjemaah fardu di dataran Kaabah, kena pakai, untuk lelaki lah, kena pakai ihram lah. Untuk wanita tak ada masalah, insyaAllah. Setakat yang terkini lah. Jika ada perubahan nanti saya maklum insyaAllah. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Ada soalan tak yang sebelum-sebelum ni? Jika ada jemaah ada soalan ke?
Tak apa, insyaAllah kalau ada soalan nanti boleh WhatsApp saja, boleh call saja, tak ada masalah insyaAllah. Okey, mungkin ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ya saya. Nak tanya sikit, kalau tawaf sunat tu kita tak payah keluar dari kawasan kan? Tak. Niat ihram Tak kan? perlu. Okey, that's all. Itu je, Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, insyaAllah. Dia lain lah. Kalau tawaf sunat ni, kita hanya buat terus buat tawaf sunat. Daripada kita ke hotel dan kita digalakkan buat tawaf sunat. Bila kita berada di Mekah ni, kita digalakkan perbanyakkan tawaf sunat. Kan biasa kalau kita pergi masjid, kita disunatkan untuk solat sunat tahiyatul masjid. Tapi bila kita berada di Mekah, masuk je di Masjidil Haram, kita disunatkan terus buat tawaf sunat. Baru lepas tu baru kita buat solat sunat tahiyatul masjid. Di Mekah lain, insyaAllah. Ustaz, Ya. berapa kali package bawa kita pergi umrah? Kalau ikutkan, nanti insyaAllah kita daripada Madinah ke Mekah, kita akan bermikot di Bir Ali, itu satu. Yang kedua, kita akan ziarah Ja'ranah, dua. Yang ketiga, insyaAllah jika ada, dua sajalah. Kalau dalam itinerary itu dua saja. Yang ketiga dan keempat boleh maklum pada saya lah. Mungkin cuma nak pergi Tanah Aim ke apa ke. Itu tambahan lah. Yang dalam package hanya dua saja. Okey, maklum lah. Mungkin jemaah dah biasa nak pergi Tanah Aim, silakan. Boleh naik teksi dan sebagainya. Tak mungkin nak saya uruskan pun, tak ada masalah insyaAllah. Kita akan maklum pada jemaah lah. Ramai-ramai pergi ke macam mana, insyaAllah. Okay, insyaAllah sesuatu kita akan sentuh sikit berkaitan hukum akad umrah. Benda ni sangat penting bagi kita melaksanakan umrah, ibadah umrah ni. Kita kena buat dengan bersungguh-sungguh. Kita buat ni seperti ini umrah yang terakhir. Jadi hukum akad umrah ni sangat dititik-beratkan. Sebab apa? Jika umrah kita tak selesai, jika tawaf kita tak selesai, sa'i pun tak selesai, maka kita masih tertanggung 13 pantararang. Sampai Malaysia kita masih tertanggung. Jadi kita tak nak macam tu. Tambah teruk lagi bila kita dah menikah. Bila kita dalam 13, kita dalam ihram, kita tak boleh menikah. Jadi nikahnya tak sah lah. Nikah tak sah, dapat anak Allah, anak wati syubhah. Jadi kita kena pastikan umrah kita ni selesai, dapat sempurnakan umrah kita insyaAllah. Doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita, insyaAllah segalanya dimudahkan. InsyaAllah ni aku akan sedikit sebanyak berkaitan buka akad umrah. Saya insyaAllah sikit lah. Okey, rukun umrah. Kena ikut ni, rukun umrah. Apa beza rukun umrah dengan wajib umrah? Rukun umrah ni kena ikut tertibnya. Niat, tawaf, sa'i, bergunting cukur. Tertib, ikut tertib lah. Sah, tak sah, tengok rukun umrah kita. Nak tahu umrah kita sah tak sah, kena ikut ni lah. Kita kena berniat, tawaf, sa'i, ikut turutan, ikut tertib. Akhirnya kita akan bertahlul, bergunting dan bercukur. Wajib umrah ni apa pula? Perkara-perkara yang kita langgar. Begitu langgar perkara ni, kita akan kena dam. Wajib umrah. Contoh, kita berniat, kita lupa berniat, kita kena dam. Meninggalkan perkara langgar semasa dalam ihram. 13 pantararang tu lah, insyaAllah. Ni serba sikit lah berkaitan dengan rukun umrah dan wajib umrah. Okay, insyaAllah seterusnya pakai ihram bagi lelaki lah, sedia maklum. Pakai ihram semasa itibak. Biasanya kita pakai itibak sewaktu kita tawaf. InsyaAllah. Nampak bahu kanan. Tawaf dan sa'i. Hanya sunat dipakai semasa tawaf dan diiringi dengan sa'i saja. Atau semasa sa'i saja. InsyaAllah kita sunatkan untuk kita itibak lah. InsyaAllah. Sampai saja di dataran Kaabah, kita boleh terus buka di lengan kanan kita ni, insyaAllah. Tidak disunatkan dipakai secara itibak semasa di lokasi lain seperti stesen berlepas dan sebagainya. Begitu juga selepas kita dah selesai tawaf ni. Kita dah selesai tawaf, kita disunatkan untuk solat sunat tawaf. Jadi masa solat sunat tawaf tu, tutuplah kita itibak tu. Sebab apa makruh kalau kita solat sebab tu kita itibak. Okey. Sudah dah. Okey, seterusnya pakaian ihram wanita. Perhatian, elakkan bersolek tanpa keperluan, elakkan fitnah dan riak lah. Pastikan aurat terjaga.
Wanita pastikan harus terjaga. Bagi contohnya stokin lah. Stokin pastikan tebal. Supaya bila kita renggang tu tak nampak lah warna kulit. Jadi satu lagi, kebiasaan jemaah yang biasa pakai cermin mata kan. Kadang-kadang bila cabut cermin mata kadang ternampak anak rambut kan. Jadi berhati-hatilah. Kain telekung pakaian yang bersesuaian agar tidak menampakkan bentuk badan. Diusahakan memakai stokin tebal ni lah saya maklum tadi. Ustaz, saya nak share sikit Ustaz. Boleh. Stokin tebal tu, sebenarnya kalau stokin yang kita beli warna coklat tu, sebenarnya kalau tengok betul-betul memang nampak kulit. Tapi saya nak cadangkan, jangan beli stokin yang mudah hudud. Sebab bila kita duduk dan kita sujud, kaki tu selalu terbuka. Itu pengalaman saya lah. Baik. Kalau nak bagi stokin tu tebal, itu stokin lelaki tu. Yang memang tu memang boleh buka aurat. Sebab bila saya tengok jemaah di sana, kebanyakan bahagian tu tak dititik beratkan. Betul. Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian. InsyaAllah. Itulah sedikit sebanyak. Dan saya dimaklumkan ada juga kasut untuk tawaf, betul. Boleh juga pakai, tak ada masalah. Jadi pastikan titik berat lagi wanita. InsyaAllah titik beratkan aurat kita, insyaAllah. Elakkan dari memakai cermin mata yang besar sehingga menutup muka. InsyaAllah. Okey, untuk lelaki khasnya lah. Pastikan nampak kelima-lima anak jari. Senang jemaah pakai slipar Jepun ni. Mudah. Terus tak nampak kelima-lima jari. Beli je slipar Jepun. Macam slipar Jepun ni, beli. InsyaAllah. Mudah. Tak pening-pening. Kita beli saja. Slipar Jepun untuk kita melaksanakan umrah nantilah, insyaAllah. Ini antara niat bersyarat lah. Kita akan niat bersyarat. Kita diharuskan untuk niat bersyarat. Lelaki juga dibolehkan, tak ada masalah. Ini contoh. Inilah sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya. Jika aku terhalang, maka halal aku kerana Allah Ta'ala lah. Ini niat bersyarat lelaki dan wanita lah. Lagi waktu kita pandemik ni, insyaAllah kita ambil langkah berjaga-jaga. Niat biasa tak ada masalah. Saya tak halang. InsyaAllah saya suruhkan niat bersyarat lah. Jadi insyaAllah seterusnya sama jugalah. Niat bersyarat bagi wanita. Ini saya ambil daripada tambah haji lah. Saja niat umrah yang berkaitan dengan sesuatu. Jika terhasil sesuatu itu, maka terlepas dari larangan ihram. Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika aku terhalang oleh haid, ketika itu aku jadi halal lah. Dia sama je lah. Secara umumnya macam ni. Jika aku terhalang, maka halal aku, insyaAllah. Okey, niat bersyarat bagi jemaah yang mungkin dalam keadaan haid. Kita bila tahu mikot, walaupun kita dalam keadaan haid, kita kena berniat juga. Ingat, Ustaz, saya dalam keadaan haid, saya tak perlulah berniat. Tak, kena berniat juga. Niatnya apa? Niat macam tadi saja, aku menjaga umrah dan berihram dengannya. Sekiranya haid aku berterusan sehingga tarikh pula, maka jadi halal aku. Dan banyak lagi lah. Ada banyak lagi berkaitan niat bersyarat ni. Kalau mungkin nanti boleh maklum pada saya, boleh PM pada saya lah. Niat bersyarat ni untuk wanita. Okey, seterusnya 13 larangan ihram. Ini sedia maklum lah bagi jemaah. Wanita dan lelaki. Menutup kepala bagi lelaki. Bagi jemaah lelaki, bila kita dah berniat, kopiah tu jangan pakai. Kopiah tu nak letak dalam bagasi besar pun tak ada masalah. Pakai yang bersarung, pakai yang berjahit lah ni. Pakai tiba-tiba. Contoh, kalau terlupa, cepat-cepat cabut. Sengaja berdosa, dikenakan dam. Tak sengaja tidak berdosa, tidak dikenakan dam. Ini saya ambil dari tamu haji lah. Bagi wanita sebelum ni memang Arab Saudi digazetkan untuk pakai mask. Sekarang ni dah tak perlu pakai mask.
Jadi untuk wanita bila kita berihram tak boleh pakai mask lah. Tak boleh menutup muka. Tak boleh menutup muka. Okey, bagi jemaah wanita juga tak boleh pakai sarung tangan. Jadi lagi-lagi nombor 5 bau-bauan. Jadi sebelum pun elakkan letak bau-bauan dulu dekat kain ihram. Nak letak bauan dekat ni tak masalah. Dekat badan tak masalah. Sebelum. Kalau dah semasa pun bauan kita letak dekat ihram, nanti bila kita pakai pun kita dianggap pakai bau-bauan tersebut. Jadi kalau kita maklumlah kita nak basuh ihram tu tak ada masalah. Kita niat untuk basuh tak ada masalah. Kalau sebelum kita nak pakai ihram tu kan, kita dah siap-siap basuh kan, itu tak ada masalah lah. Sebelum kita berniat untuk basuhkan ihram, insyaAllah. Minyak di kepala dan janggut elakkan. Mukadimah apatah lagi lah. Setubuh nikah kahwin. Jadi benda ni 9. Okey, seterusnya 4 lagi. Berkaitan dengan rambut atau bulu di badan, kuku, memburu, membunuh binatang buruan, mendebang, mencabut pokok atau tumbuh-tumbuhan. Perkara ni sengaja tak sengaja kena dam juga. Sebab kalau tak sengaja tu tak berdosa lah. InsyaAllah. Rambut. Contoh, ada juga jemaah yang memang rambut digugur. Kita sedia maklum lah, memang rambut je gugur, ada penyakit, itu tak masalah. Tapi janganlah sampai bila dah ada rambut gugur, dia masih lagi menggaru-garu. Itu dah lain cerita lah. Itu nak kena dam lah tu. InsyaAllah. Ni berkaitan kuku. Membunuh insyaAllah lah. Ada ke jemaah nak memburu binatang buruan insyaAllah lah. Sekarang ni pun bukan waktu belalang dan sebagainya lah insyaAllah. Jadi, berkaitan dengan tawaf dan pengertiannya. Bila kita dah berniat, saya bagi gambaran insyaAllah, kita daripada Madinah, kita akan singgah di Masjid Berali untuk kita, insyaAllah kita akan solat zuhur di sana. Kita akan bergerak sebelum zuhur, solat zuhur, dan kita akan solat sunat ihram, dan kita akan berada di bas untuk kita berniat sama-sama insyaAllah. Saya akan pimpin niat, baru kita akan bergerak ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi bila kita dah berniat, kita tanggunglah 13 mata orang tu. Jaga. Jadi inilah, lepas kita sampai hotel, check in, makan, dan saya akan bagi tahu saya akan maklum pukul sekian-sekian kumpul untuk kita buat tawaf insyaAllah. Kita akan buat tawaf mengingat Kaabah sebanyak 7 kali. Kita akan bermula daripada Multazam ni. Daripada Hajar Aswad ni. Hajar Aswad ni, sentang daripada Hajar Aswad ni akan ada lampu hijau. Jemaah kalau pergi umrah, ustaz-ustaz akan maklum ada lampu hijau. Sentang ni kita akan bermula. Jadi kita juga disunatkan untuk niat tawaf. Sunat saja. Kalau kita dah niat ihram ni, kita dah kira semua. Kalau jemaah tu lupa tak ada masalah. Tapi insyaAllah nanti kita akan bergerak bersama-sama. Kita akan ambil lah fadilat sunat tu. Kita akan berniat sebelum niat tawaf lah, tawaf umrah. Sama-sama sebelum kita sampai ke sentang Hajar Aswad ni. Sentang ni kat sini ada lampu hijau. Kita akan berniat dulu. Jadi kita akan teruskan. Jadi bacaan apa yang kita nak baca, terpulang. Tak ada syarat lah. Tak ada nak kena baca ni wajib, tak ada. Jemaah boleh berzikir, boleh bertahmid, subhanallah, alhamdulillah. Mungkin pusingan pertama subhanallah, kedua alhamdulillah. Mungkin ada jemaah juga, mungkin pusingan pertama dia nak doa kepada ibu ayah dia, kedua keluarga dia, insyaAllah. Sampai saja di rukun yang mani, kita disunatkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sampai ke rukun yang mani ni kita disunatkan untuk baca doa tersebut. Jadi kita akan baca bersama-sama lah. InsyaAllah. Sampai saja di Hajar Aswad, maka complete lah satu pusingan. Jadi semasa pusingan ni, jaga bahu kita. Masa pusingan ni, kenapa? Syarat-syarat sah tawaf, menutup aurat lah. Suci daripada hadas besar dan kecil. Badan kita ni, pakaian kita ni, suci daripada najis. Dan insyaAllah, sebab
sekarang ni umrah norma baru, jadi jalan nak masuk dan jangan jalan nak keluar lain. Tak macam dulu. Dulu kita masuk tu keluar dekat pintu yang sama. Sekarang ni kita akan lalu pintu yang berlainan. Masuk pintu, kalau jemaah perasan ada flyover tu, di depan Safa tu ada jalan untuk jemaah umrah. Boleh masuk situ, nanti balik di Marwah. Belakang Marwah tu kita akan balik. Jalannya berbeza. Jadi jemaah lelaki, jadi kita kena bawa ni lah, uncang, beg untuk simpan selipar. Jadi kita buat tawaf sa'i tak pakai selipar. Jadi kita simpan selipar kita dalam bagasi kita. Jadi pastikan selipar tu tak ada najis. Pastikan selipar tu tak ada najis. Sebab apa? Kalau kita tanggung najis, jadi tawaf kita ni terbatal lah. InsyaAllah saya pun dah maklum pada kat WhatsApp kan, bahawa beg memang khas untuk selipar. InsyaAllah plastik ke, tak masalah. Okey, bermula dari sudut Hajar Aswad. InsyaAllah berniat tawaf. Jika tawaf ni, kita lagi kalau kita berniat untuk tawaf sunat, memang wajib lah kena niat tawaf sunat. Tapi bila kita ihram, bila kita niat ihram ni, semua dah sekali dah. Tak perlu niat pun tak apa, tapi disunatkan untuk niat insyaAllah. Nanti saya bawa, kita akan berniat sekali, tak masalah. Menjadikan Baitullah di sebelah kiri, dilakukan dalam masjid lah, Masjid Haram lah. Mengekalkan niat tawaf. Jadi bila kita niat tawaf ni, mungkin jemaah nak diam tak ada masalah. Mungkin jemaah tak nak diam, tak nak doa, rugilah. Tapi nak diam tak ada masalah. Cuma jangan tiba-tiba buat live ke apa kan. Saya ni tengah tawaf ni, janganlah. Perkara tu boleh lari niat kita, jadi terbatal. Kita jangan ambil. Kita kena khusyuk dalam kita melaksanakan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawaf tu, setiap pusingan tu doa mustajab. Jadi perbanyakkanlah doa. Kita ada peluang ni, kita datang ke sini, jangan kita lepaskan peluang ni. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup 7 pusingan dengan yakin. Kena yakin. Kalau rasa Ustaz 7 ke 8 Ustaz, 7 ke 8. Buat lagi satu. Yakin 7. Tapi jangan buat, saya buat 8 Ustaz. Tak boleh lah buat 8. Saya niat buat 8. Tak boleh lah buat 8. Contoh dia ragu-ragu. Dia nak buat 7 tapi ragu-ragu. 7 ke 8. Jadi buat satu lagi. Okey, insyaAllah. Nanti saya akan buat ulang kaji lagi nanti. Sebelum kita nak pergi ke Mekah nanti. Sehari sebelum kita nak pergi ke Mekah, saya akan buat ulang kaji lagi. Tak masalah. Okey, sa'i. Pengertian sa'i. Lepas kita buat tawaf, kita akan buat sa'i. Sa'i ulang alik. Dia bersafar ke Marwah. Safa ke Marwah satu. Jemaah jangan buat Safa ke Marwah, Marwah ke Safa satu. Jadi kita dah siap, jemaah masih lagi bersa'i. Ajar insyaAllah. Safa ke Marwah tu satu. Marwah ke Safa kira 2 lah. Nanti akhirnya di Marwah. 7 di Marwah. InsyaAllah. Jadi nanti jemaah dalam kita bersa'i nanti akan jumpa lampu hijau. Lampu hijau ni akan berada di atas lah. Jadi bagi jemaah lelaki itu disunatkan untuk berlari anak lah. Berlari anak biasa je lah. Tak perlu nak berlari. Berlari anak je. Disunatkan untuk baca Rabbighfir warham wa'fu. Dia ada bacaannya lah. InsyaAllah. Nak baca lain pun tak ada masalah. InsyaAllah. Sama juga macam tawaf. Macam tawaf. Dalam perjalanan kita ni, kita boleh berzikir, bertahmid. Nak berdoa. Tak ada masalah. Jadi bila kita Bukit Safa Marwah ni, dia tak ada nak jaga badan, tak ada masalah. Jadi sepanjang dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, Marwah ke Safa ni ada air Zam-Zam. Jadi jemaah boleh minum tak? Boleh nak minum. Cuma disunatkan berturut-turut lah. Jadi jemaah mungkin penat, kita faham lah, penat. Jemaah nak minum air tak ada masalah. Jadi bila kita nak minum air, kita punya niat lari kan. Jadi dah minum air, kita langkah. Isyarat langkah 3 kali ke belakang, kita teruskan kita punya sa'i itulah. InsyaAllah. Sama juga mungkin waktu tu kita tengah solat, tiba-tiba azan iqamah lah. Iqamah dah. So kita nak solat kan. Jadi lepas habis solat tu kita isyarat ke belakang 3 kali langkah, waktu kita terus buat sa'i. So, sampai ke Marwah, bertahlul lah. Nanti kita akan keluar sikit, baru kita akan bertahlul. Masa ni tahlul bagi wanita perlu cari tempat yang tak nampak auratnya lah.
Nanti saya tunjuk kat mana, insyaAllah. Jauh-jauh sikit tak apa, tak masalah. InsyaAllah, ni syarat-syarat sah sa'i dan dilakukan selepas tawaf umrah, bermula dari Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Cukup 7 kali berulang alik dengan yakin. Sama juga kena yakin. InsyaAllah nanti jemaah bersama saya akan, biasanya lah saya akan buat macam ni. Untuk pusingan pertama, subhanallah, alhamdulillah. Kedua, alhamdulillah. Ketiga, Allahu Akbar. Keempat, istighfar astaghfirullahalazim. 3 akhir tu saya buat 3 kul. Mana yang jemaah nak ikut saya lah, tak ada masalah. Jemaah mungkin nak berdoa, tak masalah. Boleh, silakan, tak ada masalah. Okey, bermula dari Bukit Safa ke Marwah, cukup 7 kali berulang alik dengan yakin. Hendak sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Marwah. Hendaklah sa'i di Batnul Wadi. InsyaAllah lah tempat tu dah maklum, nantilah kita jumpa. Mengekalkan niat sa'i sama juga. Sa'i. Jemaah akan nampak. Jemaah tu ambil gambar lah, buat live lah sebagainya. Jadi kita nak melaksanakan ibadah umrah. InsyaAllah bersungguh-sungguh lah. Kita kena usyuk lah. Buat betul-betul, buat sungguh-sungguh. Jadi selepas sampai je ke Bukit Marwah, kita akan bercukur dan bergunting. Pengertian bercukur dan bergunting, meninggalkan dan menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya. Waktu bergunting ialah selepas sa'i. Jadi lepas sa'i kita, jadi yang afdal, yang afdal bila kita dah, contoh kita dah habis, kita nak potong rambut orang, kita kena pastikan kita dah potong dulu. Itu afdalnya. Jadi gitu waktu bergunting. Jadi rambut sedia maklum lah, rambut di kepala lah, jangan kat tempat lain pula. Rambut di kepala tidak kurang 3 helai rambut. Afdal bagi lelaki dan wanita memadai hanya bergunting rambut sekadar seuras jari. Sekiranya tiada rambut, boleh melalukan pisau cukur saja. Lalu saja. Contoh kita dah botak kan, lalu saja. Tak ada masalah. Rambut kita dah pendek kan, lalukan saja. Okey, seterusnya ni tertib. Jadi perkara ni kena tertib lah. Rukun umrah sah tak sah, kita kena tertib. Niat ihram dekat, kalau kita di Madinah, kita akan lalu Masjid Ali. Dalam 15 minit kita akan sampai. Kita akan berniat di miqat tersebut. Niat di miqat. Lepas tu kita dah tertanggung 13 bantal larang. Jadi kita disunatkan untuk bertalbiyah banyak-banyak. Talbiyah. Lepas tu sampai saja di Mekah, kita akan melaksanakan tawaf, sa'i, bergunting. Dan ikut tertib ni lah. Dengan tiba-tiba, ustaz, saya tengok tawaf ni penuh lah ustaz. Saya nak buat sa'i dulu boleh? Tak boleh lah. Buat tawaf. Dan apabila kita berada di sana, elakkan daripada sangkaan-sangkaan buruk lah. Walaupun kita hanya sangka saja, tapi benda tu boleh berlaku. Macam jemaah saya pernah sekali, dia pernah berlaku lah. Jemaah saya, dia tanya pada kawan-kawan dia bagi tahu apa? Nanti tawaf tu nanti boleh kena langgar dengan wheelchair. Nanti kau akan berdarah lah dan sebagainya lah. Jadi cerita dekat Kilai dah berlaku macam tu. Kilai dia kena langgar dengan troli Kilai tu. Itu ujian masing-masing lah. Jadi insyaAllah kita menjadi tamu Allah, insyaAllah Allah mudahkan. Niat tu saja. InsyaAllah apa saja ujian tu sebagai kifarah pada kita. Banyakkan istighfar, banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Allah lembutkan hati kita bila kita berada di sana, insyaAllah. Hatta pun kalau contoh kita berada di sana, banyaklah kadang fakir-fakir miskin ni, budak-budak kecil. Budak-budak kecil ni memang ada yang dikatakan kemungkinan mereka pelarian sebagainya, tu pulang lah. Kalau kita nak bagi, jangan cakap, oh tak ada duit. Nanti boleh jadi tiba-tiba tak ada duit. Senyap je, senyum. Minta maaf, gitu je. Ustaz, masa tahlul tu kita gunting kita dulu. Ya, betul. Kita gunting kita dulu, baru kita boleh gunting orang lain. Jadi kalau kita ni nak gunting orang, kita kena pastikan kita gunting dulu. Macam tu. Okey, insyaAllah. Mudah-mudahan
sedikit perkongsian saya ni bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, insyaAllah. Mungkin ada yang mungkin